Okay, hari ni kita akan discuss saja soalan yang kamu dah buat. Kalau kamu buat lah, kalau kamu sempat buat. Ada tak buat soalan tutorial? Sempat tak buat? 1 jam tadi? Ada madam. Sempat. Sempat Sempat. Macam mana saya dapat ni? Alam macam tu. Ada madam. Ada Okay, alright. Okay, so maksudnya sempatlah buat. Kalau tak sempat, saya rasa pelik lah sebabnya video tu less than 30 minit saja bila kita total up sebab dia sikit-sikit je. Lepas tu pula mungkin akan ada problem lah kalau terlampau lama untuk jawab sesuatu soalan kan. Okay, sampai 4C. Okay, tak apa. Tak ada pun nak suruh kamu siapkan tutorial tu. Kita akan discuss tutorial tu today. So kalau dah siap, kita boleh habiskan awal. Dan kita habiskan awal lah. Okay. Kita just nak discuss sahaja. So far untuk untuk integration, okay ke? Faham tak video saya? Faham, Miss. Ada masalah tak? Ada tak siapa-siapa yang ada masalah? Faham madam. Kalau ya ke? Faham. Saya akan uji kamu lah sebab kamu kata kamu faham kan. Kalau macam tu saya akan suruh kamu jawab soalan tutorial nombor 1. Saya nak, siapa yang cakap faham tadi? Harrison tadi cakap faham. Harrison dah siap dah soalan tutorial nombor 1? Sudah, ya. Semangat Harrison. Bagi kat saya jawapan anda. Gitu. Ataupun share lah dekat sini, boleh share tak? Guna kamera, boleh share. Edison boleh share ke? Tengok sikit. Saya tak tengok mesej ni. Harrison okay? Harrison dengar saya cakap? Line okay Harrison? Okay, sementara saya mendapat feedback daripada Harrison, saya punya student ada 100 orang dan saya tahu ada beberapa orang yang baru yang ada dalam kelas saya. Nanti macam mana kita nak perkenalan? Tak, saya yang student yang sedia ada pun saya tak ingat dah. Tapi saya ingatlah nama-nama korang. Cumanya saya tak ingatlah muka korang yang mana kan. Tapi yang baru lagi lah, tambah lagi lah saya tak ingat kan. Okay, tapi tak apa. Yang baru nanti tolong perkenalkan diri Okay. Thank you Harrison. So ada sudah dekat Telegram. Nampak kan? Okay, so ini adalah tugas ini adalah jawapan Harrison kan. Okay, so sebelum saya go through pada this tutorial, so kita nak bagi tahu dekat kamu dekat sini, jangan tanya saya apa-apa tentang apa kita punya exam kali ni kesemuanya, saya tak tahu lagi. Okay, so saya tak tahu objektif ke subjektif ke, since kamu dah ada dekat sini saya pun tak sure. Okay, kemudian kamu akan face to face pada minggu yang kelima. So kita akan jumpa, tak sabar saya nak jumpa kamu semua. Lepas tu pula walaupun kita berjumpa, okay, so walaupun kita berjumpa saya akan keep buat video. Maksudnya saya suruh kamu tengok video dulu and then dalam tutorial macam ni. Okay, so dalam tutorial kita akan discuss soalan sahaja. Ataupun apa-apa konsep yang kamu tak faham yang nak saya lagi further deep lagi dengan kamu, okay, jadi kita akan terangkan lah. Tapi kalau tak ada masalah kita akan terus direct buat soalan tutorial, kalau dah habis boleh balik. Gitu. Ataupun saya bagi extra kalau terlampau awal sangat habiskan. So okay ke macam tu? Maksudnya kamu akan tetap juga tengok video, tapi kalau contoh kita dah face to face nanti, saya rasa dia akan jadi macam kelas tu dia tak jadi gabung macam ni lah, banyak macam ni, dia akan ikut kelas lah, by kelas. Still akan guna video juga, tapi video tu kamu kena tengok pada masa cuti. Maksudnya Sabtu Ahad ke ataupun masa free time kamu lah.
So dia extra sikit lah. Tapi dekat dalam tutorial kita tak payah discuss dah. Kita akan jadi macam terus direct buat soalan saja. Itu saya punya ni lah yang nak buat untuk semester 2 ni. Okay, sebab semester 2 ni dia sangat susah. Okay, saya bercakap betul-betul siap-siap dengan kamu. Semester 2 ni susah sebab semester 2 ni most of it adalah chapter-chapter yang kamu tak banyak belajar waktu SPM dulu. Kalau semester 1 dia banyak daripada SPM, kamu belajar sikit-sikit je. Tapi untuk semester 2 dia banyak yang further sikit lah. Dia tak ada lah yang SPM. Adalah 1-2 topik yang SPM lagi macam contoh probability, permutation combination, spatial probability. Itu adalah, tapi ada satu chapter tu, chapter 9, chapter 3, dia adalah memang chapter yang memang kamu baru belajar di sini. Tak pernah lagi belajar dekat sekolah. So dia memang a bit susah. Tapi sebenarnya kalau ikutkan saya punya ni lah, saya lebih suka second sem lagi. Okay. Sebab first sem ni dia banyak mengira, second sem ni dia kurang sikit mengira. Tapi dia kena faham. Okay. Ada orang dia tak suka. Terutama sekali yang belakang-belakang tu. Okay. But it's okay. For kira-kira hanyalah dekat part ini saja, integration. Mai dekat belakang-belakang nanti dia more kepada kefahaman. Okay. So soalan-soalan dia pun more kepada problematik yang kamu kena solvekan dia. Mengikut kefahaman. Dia tak ada kira-kira sangat. Okay. Apa lagi saya nak cakap? Dah, itu je saya rasa. Okay, tapi tak apa, apa-apa nanti kalau saya teringat saya akan beritahu kat kamu. Ada apa-apa nak tanya saya ke? Untuk second sem? Jangan tanya pasal exam je, saya tak tahu exam tu jalan macam mana. Other than that, awak boleh tanya. Adakah saya cakap sorang-sorang kat sini? Tiada medal. Okay, alright. Basically, Tiada. Ya saya, ya. Siapa? Johnny ke? Ya, ada nak tanya ke? Oh, tak ada. Saya tidak ada. Okay, sorry. Sama je macam biasa. Kamu punya kerja untuk markah PB. Okay. Berapa persen tak? Akan ada individual, akan ada group assignment dan juga group discussion. So dia sama je dengan first sem hari tu. So since kamu dah tahu kan, saya sangatlah particular dengan assignment kamu. Kalau lambat memang saya akan potong markah. Okay. Saya tak reveal kamu punya markah PB. Jadi tak payah nak rasa bakal dapat A lah. Tapi berdoa lah, mana dah tahu kan dapat A kan. Berdoa, okay. Doa banyak-banyak. Sebab saya tengok ramai tu yang macam kan menanda kan. Ramai tu yang A lah jawab, padahal bukan A, jawapan dia B. Apa lah yang kamu jawab, saya pun tak faham lah. Okay, tapi tak apa, itu lantak. Nanti dah dapat result nanti baru saya marah. Saya suka sikit marah depan-depan daripada marah macam ni. Saya tengok komputer je buat apa. Tak best langsung. Okay, so nanti yang masa dapat result nanti baru saya marah kamu. But now saya tak nak marah lagi. Kita nak happy-happy dulu jawab soalan integration. So integration, okay, berbalik kepada integration. So integration ni basically-nya dia sangat senang sebab dia datang daripada differentiation. Okay, integration function itu wujud disebabkan differentiation. So kalau awak differentiate dia, awak dapat satu function itu, then awak integrate balik function tersebut, dapat balik yang asal dia. Itulah paling senang sekali cakap pasal integration. Jadi macam first yang kamu buat ni untuk soalan nombor 1 ni, relation di antara differentiation dan integration. Okay, so dia bagilah contohnya untuk yang question number 1 ni, dia kata okay, differentiate this. Okay, differentiate ini adalah quotient rule. Okay, so ini adalah quotient rule. So bila nak guna quotient rule, saya kena guna formula VU prime minus UV prime over V squared. Okay, so saya kena guna this one lah. Okay, which is Harrison buat ni betul. Sebab dia kata V dia adalah 1 minus 2S. Okay, betul. Differentiate U prime, U adalah X cube. So differentiate X cube, so dapat 3X squared, so betul. Kemudian U kita X cube, V kita 1 minus 2S, so differentiate 1 minus 2S adalah negative 2. So ni pun betul. Kemudian over V square which is 1 minus 2X all squared. Okay, betul. Kemudian kita cuba simplify dia.
So jangan terus direct macam ini Sebab bila soalan suruh show, bukan terus jawapan dia macam ni. Ya ke awak terus expand awak dapat macam ni? Salah. Okay Harrison, jangan skip awak punya jalan kerja. Okay, so apa yang selepas itu buat adalah expand lah macam biasa kan. So dia akan jadi 3x squared tolak 6x cube tambah 2x cube. Okay, over 1 minus 2x all squared. Okay, kemudian simplify dia dan barulah boleh dapat balik yang ini. Dia panjang sikit lah. Tak adalah sampai 2 je kerja dia. Banyak sikit. Sebenarnya ada 4 ni kat sini. Okay. Alright. Okay, kemudian bila dah dapat shown, now daripada ini saya nak cari integration dia. Sebab soalan tu cakap find the integration of x squared times 3 minus 4x over 1 minus 2x all squared. So dia nak cari integration ini. So macam mana nak cari integration ini? Kita tahu integration ini berlaku, okay, function ini dia wujud disebabkan differentiation dari x cube over 1 minus 2x. Dia memang wujud disebabkan itu. Jadi kalau saya nak integrate dia, saya akan dapat balik yang asal tadi, which is function x cube over 1 minus 2x. So terus direct sahaja integration of x squared times 3 minus 4x over 1 minus 2x all squared is equals to x cube over 1 minus 2x. So dekat sini kan Harrison buat salah. Kenapa saya pangkah dia salah? Walaupun jawapan dia sebenarnya itu betul. Kenapa saya pangkah dia salah? Ada siapa-siapa nampak tak kesalahan dia? Tiada plus C. Yes, very good. Tiada plus C. Okay, sebab itulah automatically this integration, the whole-nya adalah salah. Okay, semua tu salah. Okay, walaupun awak dah buat betul ni, jadi dia salah disebabkan tiada plus C. Kenapa? Sebab integration ini kita tak tahu dia ni dia memang asalnya kalau awak tengok ni tak ada pun constant kat sini kan. Dia memang terus dah ada je x cube over 1 minus 2x. Tapi kalau contohnya saya sebenarnya untuk function ini, dia boleh je dapat bila x cube over 1 minus 2x tambah 1, tambah 5, tambah berapa-berapa. Maksudnya kalau saya tambah constant, dia tetap juga dapat x squared times 3 minus 4x over 1 minus 2x all squared ni juga. Okay, so sebab itulah mesti final answer kena ada tambah C. So C constant dekat sini sangat penting. Okay. So thank you Harrison sebab bagi jawapan. Okay. Kalau saya hantar je lah yang okay, so nanti boleh tengok yang kawan-kawan buat ni. So itu untuk soalan nombor 1A. Pakcik tu mana sini? Ya. Ya. Okay, kita proceed pula untuk second question. So untuk second question, boleh ke saya minta siapa pula seterusnya orang yang saya akan minta? Tadi laki dah kan? Tadi Haris. Okay, Johnny Ting. Thank you Johnny. Okay, volunteer boleh? Jadi tolong bagi dekat dalam Telegram saya tengok jap. Okay, thank you Johnny. Kejap mana saya punya. Saya lupa nak download saya punya ni. Tapi kamu boleh dapatkan kamu punya soalan tutorial itu di dalam Telegram Ada je kan Telegram. So untuk soalan nombor 2 ni, kita tunggu jawapan Johnny.
Given y equals to square root 2x minus 3 all cube, show that dy dx equals to 3 times square root 2x minus 3 and hence find negative 6 times square root 2x minus 3 dx. So integration of negative 6 times square root of 2x minus 3. So kita nak cari integration ini dan saya akan tanya Jody. Okay, Jody dah bagi jawapan dia. Dan. Okay, so ini jawapan Jody. So kalau kita tengok sini macam mana kita nak cari integration, mula kita show dulu, jawab soalan yang show ni dulu. Soalan yang pertama tu nak showkan square root ini kita akan buat dulu guna indices, okay betul. Lepas tu, okay Johnny guna, apa ni orang panggil? Chain rule, okay? Betul ke nama dia? Betul, chain rule. Okay, so Johnny guna chain rule. Tapi sebenarnya kita boleh je guna benda lain iaitu kita akan guna power rule. Power lah, kita guna power lah. Okay, tak gunalah chain rule. Chain rule ni masa awal-awal je kita belajar tapi tak apa, boleh je guna. Okay, tak ada masalah. Okay, so kalau Johnny guna chain rule, so apa yang dia buat? Okay, apa yang dia buat, dia kata u sama dengan 2x minus 3, kemudian differentiate u jadi 2, kemudian y is equals to u to the power of 3 over 2, so differentiate y jadi 3 over 2 u 3 over 2 minus 1 which is 1 over 2, okay, betul. Kemudian dia guna rate of change. Kenapa saya rasa rate of change? Ni adalah chain rule, okay, chain rule. So dia guna du, dia nak cari dy dx, so dia jadi dy du times du dx. So dia akan dapat mana dy du awak? Okay, 3/2 u 1/2 darab dengan du dx. Du dx darab dengan 2 kan? Mana 2 awak? Missing in action, okay. So darab dengan 2. Kemudian lepas daripada itu saya substitutekan balik semula u tu dengan yang diberi iaitu 2x minus 3. So saya akan dapat 6 kan. Okay. Miss, Yes. because like 3 over Yeah. 2 times 2. Yes. I forgot to write the times 2 method. Ya betul. Okay, sorry saya tak nampak. Dia adalah 3/2 u 1/2. Ya Allah, tulisan buruk pun benar. Tapi kamu faham lah kan? So sini adalah 3/2 u 1/2 darabkan dengan 2. Dan dia akan dapat 3 u 1/2, kemudian substitute balik semula dan dapatlah jawapan dia. Okay, so kena ada yang ini jangan tinggal ni kalau awak nak buat banyak-banyak sangat. Jangan tinggal benda ni. Benda ni yang penting sebenarnya. Yang awak substitute masuk balik nilai dia. Buruknya tulisan saya. Tapi awak faham lah. Okay, lepas tu bila dah dapat yang ini, showkan dia. Kemudian saya nak guna apa yang saya dapat show ini tadi, nak cari integration. Tapi integration dia yang saya nak adalah integrate of negative 6 times square root 2x minus 3. So saya nak cari integration ini. So apa yang si Johnny ni buat adalah dia tahu bila dia integrate 3 square root of 2x minus 3, dia dapat jawapan, dia dapat bila dia integrate 3 square root of 2x minus 3 ni kan, dia akan dapat 2x minus 3 to the power of 3 over 2. Dia akan dapat benda tu. Okay, tapi bila soalan ini dia ada negative 6, so apa yang kita boleh buat, kita cuba splitkan dia. Kita cuba splitkan dia supaya saya boleh guna balik apa yang saya show tadi ni. Apa yang saya dapat show kat sini. So saya tahu negative 6 ni dia boleh pecahkan dia menjadi negative 2 darab 3. So yang 3 darab square root 2x minus 3 ni dia dah jadi sama dengan yang kita show ni tadi. Okay, so yang ini bila kita integrate dia, dia akan dapat balik yang atas ni, which is dapatlah balik square root of 2x minus 3 all cube. So dapat balik ni. Kemudian negatif 2 ni kita hanya buat turunkan dia saja sebab dia constant kan. So dia akan jadi negatif 2 darab square root 2x minus 3 all cube tambah c. Okay, so ini memang jalan paling simple dan senang lah. Okay, awak boleh buat cara macam ni ataupun awak boleh buat guna cara Harrison buat. Okay,
Harrison punya style dia tunjuk dulu kan, dia integrate both side macam tu. Itu pun boleh tapi awal-awal tu sebab saya nak bagi awak faham saja, okay. But paling senang ni adalah awak terus direct saja guna. Okay. Sebab yang ni pun di accept juga, dapat juga jawapan. Cumanya saya buat yang awal-awal tu sebab saya nak awak faham kat mana kita dapat benda-benda yang saya tunjuk ni. Kalau saya buat macam ni saja nanti kalau awak tak faham benda tu awak tak tahu. Awak membazir je saya mengajar. Okay. Alright, so habis sudah untuk soalan nombor 1 dan nombor 2. So far ada masalah tak? Tiada? Tiada madam. Tiada. Okay, bagus. Itu yang saya expect dari kamu pun. Okay, so sekarang kita akan masuk pula kepada basic integration. Okay, so basic integrate, okay, awak kena betul-betul hafal these rules of basic integration. Okay, kenapa saya suruh awak hafal dia sebab ni salah kan? Okay, so this part awak memang kena hafal dia. Kenapa tahu? Sebab benda ni lah yang kamu selalu lupa. Ini adalah basic dia. Lepas tu kan bila kamu tak grip benda ni, tak hafal benda ni, nanti bila kamu masuk teknik of integration, kamu pening. Lepas tu kamu cakap lah integration susah. Okay? So bila kamu dah faham konsep ini, kamu dah boleh bezakan mana yang nak kena guna teknik of integration, mana yang tak perlu nak guna teknik of integration. Okay, so fahamkan ini punya basic. Sebab tu lama saya buat benda ni. Patutnya sekejap je tapi saya bagi dia lama. So that kamu boleh faham dari satu ke satu. Okay, satu rule ke satu rule. Okay, so first kita ada basic constant rule. Okay, so kalau saya ada constant saja, bila saya nak integrate constant itu, constant saja, dia tak ada x pun, dia seorang-seorang constant. So bila saya integrate dia, saya kena tambah x. So dia akan jadi integrate k, dia akan jadi kx tambah c. Tambah c tu perlu, wajib. Okay, jangan tak tulis. Ingat bila tak tulis jadi macam Harrison, salah semua. Okay, kemudian power rule. Saya ada power rule. Okay, power rule ni pula awak kena berhati-hati. Berhati-hati tengok. Kerana dalam yang power ini sangat penting. Okay, power ni tak kisah dah. Power ni mesti kena lebih daripada 1. Okay, dia boleh semua nombor kecuali negatif 1. Bukan 1, sorry. Kecuali negatif 1. Mesti video saya salah. Tapi tak apa. Kecuali negatif 1, okay? Bukannya 1. Kecuali negatif 1. Semua nombor boleh kecuali negatif 1. Okay? So, kenapa dia negatif 1? Sebab nanti untuk esok nanti awak faham kenapa dia tak boleh negatif 1. Okay. So, untuk yang ini, power rule ni dalam dia ni mesti linear. Ini saya sangat-sangat particular. Wajib linear. Kalau saya ada power saja, dia mesti saya kena tengok dalam dia tu. Dalam dia tu, dia linear ke tak? Kalau dia tak linear, saya tak boleh guna this power rule. Okay, dia mesti linear. Okay, tahu kan linear? Linear maksudnya x dia tu tak ada any power hanya satu saja power dia x ini. X kat sini power dia 1 itu linear. Okay, so itu linear. Jadi macam mana saya nak integrate kalau melibatkan power? Saya hanya salin dia balik. Ingat tengok So saya ada x to the power of n. So saya salin dia balik tapi power dia tu saya kena tambah dengan 1. So kalau saya ada x to the power of n, so saya akan jadi x to the power of n tambah 1. Kemudian over differentiate. Sorry, bukan differentiate. Over dengan dia punya power. Okay, so kemudian divide dengan dia punya power. Power yang tadi kita dah tambah tadi ni, so divide dia. Okay, so tambah dengan c. Okay, so benda ni kalau awak nak lebih faham lagi mana dia datang, dia sebenarnya datang daripada differentiation saja. Okay, alah nak further Tapi maksudnya ini formula dia memang datang daripada differentiation. Okay, tapi dia bagi kamu senang sebab tu tunjuknya formula ini. Jadi awak belajar je. Tapi sejarah dia datang daripada mana formula ini? Datang daripada differentiation. Kalau orang matematik ni, dia tengoklah kalau contohnya dia differentiate ni, lepas tu sekarang dia nak integrate ni balik. Macam yang tadi kita belajar relation dia antara differentiation dan integration. So terhasillah formula-formula ini. Supaya awak tak adalah Rashid nak kena refer differentiation je kan. So awak daripada integration yang satu ni, awak boleh terus direct je integrate dia, dapat balik differentiation tadi. Okay. Kalau macam tadi awal-awal tu kita memanglah untuk kita nak kenal pasti saja sejarah dia. Okay, lepas daripada itu tak ada kita guna formula. Okay, lepas saya dah buat ini power rule. Kemudian kalau saya ada integration of ax tambah b.
Okay, so sama je, saya akan salin balik je AX tambah B kat sini. Kemudian power dia nanti kena tambah dengan 1. Okay, first kali awak salin je ni. Macam ini pun sama, X salin. Okay, ni pun AX tambah B salin. Tapi power dia je yang kena tambah dengan 1. Kemudian divide dengan dia punya power yang tambah 1. Okay, but for this one, kamu kena darab dengan differentiate AX tambah B which is A. Actually sini pun kena differentiate juga. Sebenarnya differentiate X. Differentiate X dapat apa? 1. Tapi kita tak tulis. Okay, sebab tu dia jadi macam ni saja. But for this part, kamu kenalah darab dengan differentiate AX tambah B which is A. Okay, so ini adalah power rule. Power rule, okay. Keep fahamkan dia dan kena grip dia betul-betul. Ini memang kena awak fahamkan dia, okay. Kalau awak pandai buat benda ni, basic ni, dan ada lagi another basic yang awak akan belajar, which is tomorrow. Kalau awak dah faham dia, awak tak ada masalah untuk technique of integration ke, apa yang dibagi ke, area ke, volume ke, you don't have any problem. Okay. So untuk constant multiple rule pula, ini biasa sajalah kalau saya ada constant, saya ada function. Okay, so saya boleh buat keluar constant tu pergi luar. Then saya hanya integrate function tersebut. Okay, constant tu tak effect lah, so dia keluar. Ataupun kalau saya nak cari tambah atau tolak. Okay, so tambah atau tolak sahaja yang boleh darab bahagi tak boleh. Okay, so darab bahagi awak tak boleh darab satu-satu, bahagi satu-satu, integrate dia satu-satu, tak boleh. Awak mesti hanya boleh untuk summation dan difference sahaja. Okay, ini sangat-sangat saya particular jadi tolonglah dengar. Gitu. Okay, so kita tengok pula soalan dia untuk nombor 3 ni. Cari integration X kuasa 5 over 5. So ini adalah constant multiple rule. So apa jawapan dia? Macam mana saya nak buat lah? Okay, bagi tahu saya cara saya nak buat. Saya nak cari integrate X kuasa 5 over 5. Wah pula tulisan saya. Macam mana saya nak buat dia? Saya nak minta ni lah Khairani Syafiqah. Bagi tahu saya macam mana saya nak buat dia. Khairani Syafiqah satu. Awak hadir ke tak? Oh, left meeting. Okay. Mark Ryan ni mesti budak baru kan? Mark Ryan gitu. Ya, madam. Awak daripada kelas mana? Dululah. Sebelum ni dari H44, madam. Oh, H44. Siapa yang cikgu kamu? For this? Miss Naziha. Oh, Miss Naziha. Okay. Ya. So, macam mana saya nak jawab untuk soalan ini? X kuasa 5 bahagi 5, integrate dia. What I'm supposed to do first? Kasih keluar constant dia kah, madam? Okay, kasih keluar constant dia. So, saya kasih keluar dia. So, saya keluarkan constant dia berapa? 1 over 5. 1 over 5. Jadi, saya nak integrate X to the power 5. Okay, then apa yang saya boleh buat di sini? Apa sudah tu? Integrate X kuasa 5. Berapa dapat? X to the power of 6 over 6. X to the power of 6 over 6. Itu saja? Plus C. Okay, very good. Okay, very good. Thank you. Okay, so Okay, madam. tengok ada the first orang yang saya kenal, Mark Ryan. Okay, sudah nama awak Mark Ryan Marcelo. Okay, so ini cara dia nak buat So first awak keluarkan dulu constant dia, lepas tu awak integratekan X kuasa 5, ini adalah power rule. So X kuasa 5, mula salin je dulu X tapi power dia nanti kena tambah dengan 1. So dia jadi X kuasa 6 over 6 tambah C. Awak nak expand dia pun boleh, tak nak tinggalkan macam ni pun boleh, tak ada masalah. Okay, itu untuk yang A. Kemudian untuk yang B, 2/3 Y squared. So saya nak integrate 2/3 Y squared dy. Okay, so kalau saya nak integrate 2/3 Y squared dy, suka untuk saya ingatkan awak, ini di universiti nanti penting. Universiti tahu, sini tak penting saya, universiti. So dekat universiti,
Awak make sure kena tahu ini belakang ini awak nak integrate dia untuk apa. Sebab selain daripada itu dia adalah constant. Okay, sebab di universiti, terutama sekali siapa yang ambil engineering, dia akan banyak involve dengan integration. Siapa tak suka integration jangan ambil engineering lah. Okay, so engineering dia banyak melibatkan integration. So, bila awak tengok je integration tu, dia punya equation dia bukan ni satu ni saja tau. Equation dia selalu macam ni lah. Contohnya saya ada A, B, C, D, 4/5, X, Y, bla bla kan. Lepas tu dia nak DX, DY, DZ. Okay, so ini adalah triple di integration. So apa yang first awak kena pastikan adalah selain daripada awak nak integrate dia mesti kena satu-satu. So kalau saya nak integrate dia huruf DX, so yang selain daripada itu dia adalah constant. Okay, selain daripada itu dia jadi constant. Okay, okay. Sebab itulah kena make sure faham untuk yang kegunaan belakang ini. With respect to apa awak nak integrate dia. Itu dia punya clue. With respect to apa untuk awak integrate dia. Okay, sebab selain daripada itu dia akan jadi constant. Untuk level awak sekarang dia tak gunalah. Untuk level di universiti dia guna. So awak kena make sure awak faham Tapi nanti awak susah nanti. Sekarang saya tengok saya nak dy So maksudnya saya nak integrate yang ada huruf y. So kalau saya ada huruf x kat sini pun, contohnya y squared x kat sini dia akan jadi constant. Okay, so sebenarnya saya integrate 2/3 x tu jadi constant, 2/3 x constant, y squared. Y squared tu yang saya integrate. Yang 2/3 x tu saya akan buat keluar dia. Sebab itulah kalau constant kita buat keluar sebab senang. Kita nak consider siapa yang constant, siapa yang tak. So for here kita buat keluar 2/3. So saya integrate y squared dy saja. So saya integrate y squared dapat apa korang? Panggil Faris dah. Faris, integrate y squared dapat apa? Y Faris dengar tak? Okay, dengar madam. Okay. Y Terima cube kasih. over 3 Y cube over 3. Thank you Faris. Plus Kemudian two. plus. Okay, good. Okay, thank you. Alright, so ini pun sama kalau awak nak expand boleh, tak nak pun tak apa So kita tinggalkan macam ni saja pun boleh. Okay, kemudian soalan seterusnya. Saya nak integrate 8 times cube root W. Okay, for this type of question, kalau saya ada apa ni, radical ni, korang panggil dia tak? Ingat dah saya. Kita dah belajar masa first sem dah lupa dah. So, kalau kita ada radical ni, saya cuba untuk keluarkan dia, untuk simplifykan dia menjadi indices. Okay, supaya dia senang. So 8 tu kita bawa keluar sebab dia adalah constant. So saya nak integrate W to the power 1 over 3. Okay, saya nak Nora Shikin. Nora Shikin ada? Yes, madam. Okay, ada. Macam mana nak integrate W to the power 1/3 dapat apa? Lepas 8 tu pergi luar, okay, tu macam madam. Okay. The W, saya sebut yang langkah kerja yang saya buat ni madam. Okay, tak apa. Okay, 1/3 tambah 1. 1/3 tambah 1 dapat apa? 4/3 So 4/3 kemudian over 4/3 over 4/3 tutup kurungan plus C. plus okay, lepas tu yang 8 tu saya bahagi dengan 4/3 dapat 6 kurungan kurungan W 4/3 okay plus C. plus okay, very good. Lepas Kita dapat lepas tu dalam tu jadikan dia sebagai punca 3 W okay. to the 4. Yes madam. Ni cube root power 4, W power 4 macam tu kah? Salah? Betul kan? Betul madam, betul. Dengan kurungan Tambah. plus. So 6 darab cube root W to the power 4 tambah C. Okay, alright, betul?
Okay, kemudian seterusnya saya nak soalan D, 7 over square U. Saya nak integrate 7 over square U. So ini pun sama juga. Saya akan pastikan square root U tu saya jadikan dia sebagai indices. Okay, 7 tu saya boleh buat keluar dan dia akan jadi U to the power of negative 1 per 2. Okay, sebab dia duduk bawah jadi bila dia naik atas dia jadi negatif. Kemudian dia ada square root indices dia adalah 1 per 2. Sebab itu dia jadi U to the power of negative 1 per 2. Dan saya dapat apa? Saya nak Reuel Martin. Ada tak Reuel Martin? Reuel Martin. Macam mana sebutan dia? Awak tidur ke? Ada Miss. Oh ada. Okay, Reuel Martin. So macam mana saya nak dapat ni? Integration of 7 times U to the power of negative 1 over 2U. Saya dapat apa jawapan dia? 7 ni saya sekali balik. Integrate U to the power of negative 1 per 2 dapat apa? Power dia tambah 1 Miss. Tu negatif 1 per 2 tu plus 1. Okay, negatif 1 per 2 plus 1 dapat apa? Negatif 1 per 2 plus 1. Tak dengar Martin, awak mute. 1 per 2 madam. Okay. Okay, kemudian over ke? Ke tak payah? Over. Over? Over berapa? Over dengan 1 per 2 juga. Over 1 per 2, kemudian tambah C. Kemudian saya boleh simplify lagi, so dia jadi berapa kat sini? Empat belas, madam. 14 square root U tambah C. Okay, very good. Alright, so habis sudah soalan nombor 3 kita. Kemudian kita ada soalan nombor 4, the last question yang saya suruh buat. Okay, for this question, yang ni dia macam senang je sebenarnya, tapi dia involve dengan 2 kan, tambah dan tolak. Okay, so kita ada juga darab, tapi bila kita ada darab dekat sini kita tak boleh buat satu-satu lah. Kita kena expand dia. Okay, so untuk yang A ni, saya nak cari integration of 2 over x cube tambah integration of 1 over square root of x. Okay, so for this one, saya lebih suka lah. Ni saya punya cara tau. Saya lebih suka untuk macam jadikan mana-mana yang ada dekat bawah tu kan, dia power rule tapi dia duduk di bawah. Saya suka untuk buat di atas supaya dia jadi senang untuk nak integrate. Okay, so dia akan jadi macam ni lah. So saya nak integrate tu x to the power of negative 3 tambah x to the power of negative 1 per 2. Okay, so saya nak integrate ini. Okay, so bila saya nak integrate ni, bila dia tambah, jadi saya akan asingkan dia bila integrate. Okay, tapi saya tak perlu pun nak tunjukkan macam ni. Saya buat integration 2x negative 3 dx tambah integrate x negative 1 per 2 dx. Kalau awak tak nak buat macam ni pun tak apa. Cuma dalam otak awak, dia dah jadi macam saya integrate satu-satu. Macam tu. Okay, saya buat dalam video tu sebab saya nak awak faham saja untuk permulaan awak belajar. Tapi selepas itu untuk latihan, tak perlu pun tak apa. Dia dalam otak saja. Okay, so tak perlu tulis. Tapi kalau awak nak tulis rajin pun boleh je, jangan risau. Okay, so sekarang bila saya nak integrate 2x to the power of negative 3, dia akan jadi apa? Jovela. Jovela ada? Jovela tidur ke? Okay, Jovela tidur ni. Saya perlukan siapa lagi? Kathleena. Saya selalu panggil nama Kathleena ni. Tak apa. Kathleena ada? Ada madam. Ada, okay. So macam mana saya nak integrate 2x kuasa negatif 3? Boleh bagi tahu saya jawapan dia terus?
jawapan dia terus. Integrate tu X kuasa negatif 3 sahaja. Negatif 1 over X square. Negatif 1 over X square. Okay. Oh ya, betul. Okay, so sebab 2X kuasa negatif 3, 2 tu bawa keluar X kuasa negatif 3 tambah 1 jadi negatif 2. So over negatif 2. Kemudian 2 bahagi 2, negatif 1. Okay, betul? Thank you Kathlina. Kemudian Christine. Christine ada? Ya, madam. Okay, so integrate kat saya X kuasa negatif 1/2 dapat apa? 2 square root X. Tambah 2 square root X. Okay. Lepas tu barulah last sekali tambah C. Okay, thank you Christine. So X kuasa negatif 1/2 bila awak integrate dia, power dia tu tambah 1. So we got 1 over 2. So X kuasa 1 over 2 divide dengan 1 over 2. So kita akan dapat 2 times square root of X. Okay. So lepas kamu dah integrate dia satu-satu, then barulah final nanti letak C. So C ni memang hanya untuk penghujung the last final answer sahaja. Selagi awak tak habis lagi integrate dia, selagi tu jangan letak plus C lagi. Okay, manalah tahu kan kalau ini selalu berlaku dekat dalam complicated function. So kadang-kadang ini boleh guna basic tapi yang ini dia kena guna technique of integration. So technique of integration pula dia ada banyak lagi kan dia punya jalan kerja. Jadi C ni awak takkan letak di sepanjang ini. C ni awak letak bila dah habis final answer dia ini, final answer dia dan baru letak plus C. Okay, selagi di dalam jalan kerja lagi tak perlu letak plus C. Okay, dengan syarat pastikan semuanya integration tu dah habis lah. Macam tu maksud saya. Okay, tu untuk yang nombor 4A. So 4B, okay 4B ni dia quite tricky sikit. Saya nak X squared minus 1 over X squared. Betul. X squared minus 1 over X squared. So saya nak integration of X squared minus 1 over X squared. So bila saya dapat soalan jenis macam ni, apa yang saya buat, saya tahu saya tak boleh bahagi dia. Saya tak boleh buat satu-satu kemudian saya bahagikan dia. Salah. Okay? No, don't do that. Siapa buat macam tu dalam kerja dia nanti, saya akan pancung awak. Saya dah cakap berulang-ulang kali di sini. Okay, Selini awak nak tanya saya soalan ke? Selin ke Selini? Saya tak sure. Tidak, okay. Alright, so macam mana kita nak buat dekat sini bila kita tak boleh nak bahagikan dia. Jadi kita cuba untuk simplifykan this function paling sesimpel-simpelnya. So kita nampak ini X squared bahagi X squared dia boleh jadi sama dengan 1. So kita boleh jadi sebenarnya dia adalah integrate 1 minus 1 over X squared. Okay, kemudian 1 over X squared tu dia indices dia kita buat dia nak teh, so dia akan jadi integration of 1 minus X kuasa negatif 2. So sebenarnya saya nak integrate ni lah. Okay, then integrate 1, so saya akan dapat X integrate X kuasa negatif 2. So saya perlukan Elisa Subang. Elisa Subang ada? Ada Miss. Okay, so macam mana saya nak integrate X kuasa negatif 2? Jawapan dia saja. Jawapan dia saja apa? Jawapan dia saja. 1 per X. Tambah Tambah ke? Tambah 1 per X. 1 per X. Okay, so tambah dengan 1 per X. Okay, very good. Kemudian plus dengan C. Okay, so X kuasa negatif 2 tambah 1, negatif 1. So negatif dapat positif. Sebab itulah jadi 1 over X. Okay, very good. So that is for B. So let's continue for C. So untuk C ni saya nak square root of, minta maaf. Saya nak cari integrate square root of X times dengan X cube tambah X over 2. X cube tambah X over 2. So saya nak cari integration ni, square root of X times X cube tambah X over 2. So untuk yang ini saya kena expand dia sebab saya tak boleh darab
saya tak boleh integrate satu-satu kemudian saya darab dia. Salah. Okay. So saya kena expand dia. Jadi expand lah mereka. So saya perlukan siapa Oh, Haldino Hazri ni mesti budak baru. So perlukan budak barulah seorang. Haldino Hazri, sedap nama dia. Haldino, Ya, madam. boleh expand dekat saya berapa dapat ni? Square root of x times x cube plus x over 2 dapat apa? Expand saja. Madam belum sampai soalan ni, madam. Tak Belum apa sampai lah. soalan ni lagi. Tak apa, jangan risau sekarang buat. Square root of x, power dia berapa? Explain je kah? Expand saja, tak payah buat apa-apa, expand je. Okay, madam. Sekejap lah, madam. Sekejap. Ay, Ini apa? salah je ni, madam. X kuasa berapa? 1/2 punya kuasa darah dengan X kuasa 3. Berapa dapat? 7/2, madam. Okay, 7/2. Kemudian tambah X kuasa 1/2 darab dengan X kuasa 1. Berapa tu, madam? Sekejap, madam. X kuasa 1/2 darab dengan X kuasa 1. Tambah je lah, 1/2 tambah 1, berapa dapat? 3/2, madam. Okay, 3/2. Jangan nervous awak. Nanti kita berjumpa lagi. Okay, thank you Haldino. Alright. Thank you. Saya expand dia ni Saya expand dia, bila saya expand, awak hanya ambil power dia saja. Ini adalah basic index, okay. So, power bila kita darab dia, dia jadi tambah. Okay, so kena tambah. So, 1/2 tambah 3 dapat 7/2. 1/2 tambah dengan power dia sini 1, which is 3/2. So, bila dah dapat macam ni, then baru saya integrate dia satu-satu. So, now baru saya nak integrate. So, integrate S kuasa 7/2. Siapa lagi saya nak ambil? Huruf S lah. Syazana ni ada? Ada, madam. Okay, bagus. Integrate X kuasa 7/2 dapat apa? 2x kuasa 9/2 per 9. 9/2 per 9. Okay, very good. Kemudian, okay, thank you Saya nak orang lain pula. Zuliza, integrate X kuasa 3/2 dapat apa? Inilah integrate 1/2 darab X kuasa 3/2. Jawapan terus. Berapa dapat? Zuliza ada? Zuliza tiada. Okay. Saya perlukan Kristina. Kristina ada? Ada, madam. Tadi saya dah panggil nama awak ke? Belum kan? Kristina Belum, saya... madam. Belum, okay. Alright, so Kristina apa jawapan dia? 1/2 darab X kuasa 3/2. Integrate ni dapat apa? Ada, madam. Jap, madam. Okay. Oh, Zuliza baru ada Okay, tak apa. Nanti saya panggil awak untuk soalan B. Uh, 3/4 X 3/2. Berapa? Berapa tak dengar? Tambah. Apa, madam? Apa jawapan awak? Saya tak dengar tadi awak cakap tadi. 3/4 X 3/4 X 3/2. X 3/2. Okay. Awak rasa betul? Kristina?
Ya, madam. Okay, Christina, cuba bagi tahu kat saya macam mana boleh dapat 3/4 darab X kuasa 3/2? Oh, saya Awak mute. Saya tak dengar. Christina, saya tak dengar. Awak mute. Okay. Boleh ke tu? 3/4 darab Ah. 1/2. 3/2 darab 1/2. Kenapa 3/2 darab dengan 1/2? 3/4. Yelah, kenapa awak darab 3/2 tu dengan 1/2? 3/4 darab 1/2. 3/4 darab 3/2? Kenapa 3/4 darab 3/2 pula? Saya confused lah Christina. Lagi sekali. 3/4 darab 1/2, madam. 3/4 darab 1/2. Kenapa 3/4 darab 1/2 awak? Christina, awak tahu tak macam mana nak buat benda ni? Ni. Do you know how to integrate this? Tidak, madam. Habis tadi saya membebel dengan awak tahu benda. Okay, tak apa, it's okay sayang. Kan saya cakap tadi, kalau saya nak integrate dia, kalau untuk yang soalan macam ni, first kali saya kena bawa keluar 1/2 tu dulu. Okay. 1/2. Okay, bawa keluar 1/2. Kemudian S kuasa 3/2. Okay, kan dia power rule. Jadi bila power rule, dia akan salin balik. Kemudian 3/2 ni kena buat apa? Power dia kena buat apa? Tambah 1. Yes, tambah 1. Okay, cuba guna kalkulator. 3/2 tambah 1 dapat berapa? 5/2 belum. over 5/2. So dia jadi bahagi dengan 5/2. Okay, so ni 3/2 tambah 1 ni saya padam saya letak 5/2. Okay, kemudian barulah tambah dengan C. Dan barulah check guna kalkulator. 1/2 bahagi 5/2. Berapa dapat? Guna kalkulator. 1/2 bahagi 5/2. What did you get? 5, madam. 5. Okay, betul ke tadi daripada 3/4 tadi tu? Salah kan? Okay. So tengok balik lagi video saya sampai awak faham. Awak tak faham siap awak. Kemudian tambah dengan 5S kuasa 5/2 tambah C. Okay, Christina. Alright, so itu adalah untuk soalan yang C. Kemudian untuk soalan yang D ini pun sama saja, saya cepatkan dia. So saya nak integrate Miss. 3 square ya sayang. Sorry, 3 tolak X. Apa saya? Apa ni? Should be like 1/5, right, Miss? Oh ya, betul. Ya betul. 1/5. Over 5. Sorry. Salah tulis. Okay. 1/2 bahagi 5/2. Alah. Tadi Christina yang cakap dengan saya darab 5. Christina, tekan kalkulator pun tak boleh. Kau nak saya luka kepala awak. Betul kan budak ni? 1/2 bahagi 5/2. 1/5 lah Christina. Saya ketuk ketampi awak apa tahu. Awak kena buat ketuk ketampi nanti kalau kat depan saya ni. Apa Christina? Okay. Sorry, madam. It's okay. So Christina, nanti awak kena double lagi tengok saya punya video supaya awak sampai faham. Kalau awak tak faham kat sini, which is the basic one, awak takkan boleh buat untuk yang last kali. Okay, so untuk yang last kali, saya nak 3 tolak X over square root of X. So saya buat cepat sebab dah habis masa dah. So sini sebenarnya dia adalah 3X kuasa negatif 1/2 tolak dengan X kuasa power dia 1 bahagi dengan square root of X which is X kuasa 1/2. So 1/2 tolak 1 tolak 1/2 so dia jadi X kuasa 1/2. Okay, ini saya pecah-pecahkan dia. Dia sebab dia fraction kan.
So ini partner dia untuk yang ini partner dia untuk yang ini. Okay, sebab dia indeks dia X kuasa 1, sini indeks dia X kuasa 1/2. So dia jadi 1 tolak 1/2 which is dapat 1/2. Okay, kemudian baru saya integrate dia, so ni akan jadi negatif 1/2 tambah 1, 1/2 over 1/2 tolak X kuasa 1/2 tambah 1 which is 3/2 over 3/2 tambah C. So last sekali dia akan jadi 6 square root of X tolak 2/3 X kuasa 3/2 tambah C. Okay, so itu untuk yang D. Habis sudah sampai sini, nanti saya akan bagi dekat awak dalam malam nantilah, okay, malam nanti untuk kelas Selasa punya. So sama juga pukul 8 pagi kamu akan tengok video dulu macam tadi. Saya total up to the less than 1 hour, okay. Sebenarnya video-video itu bila saya total up semuanya less than 1 hour. So memang awak ada banyak masa walaupun awak tengok lambat pun, awak tengok je pada waktu kelas kita pukul 8 pagi tu awak sempat untuk catch up dia. Okay, so awak cuba untuk tengok dan cuba fahamkan dia. Kemudian dalam kelas yang pukul 9 pagi tu macam ini juga saya akan discuss tutorial. Tutorial nombor 5 until 8 saya rasa. Mesti tengok dia. 5 until 8, ya. 5 until 9. Silap, 5 until 9. 5 until 9 kita akan discuss dalam tutorial. Okay. Kalau dia tak sempat, saya akan bagi jawapan saja, nanti awak check saja. Okay, so sampai sini saja kita punya kelas. Thank you everyone. See you guys. Thanks, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, miss. Thank you, madam. Thank you, madam. Terima kasih. Thank you, madam. Sama. Madam, Ya saya. attendance tu apa